Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan, dan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita supaya kita menjadi keluarga, menjadi ahli keluarga yang terbaik. Pesanan Rasulullah SAW kepada kita, khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu ialah mereka yang terbaik ke atas ahli keluarganya. Maka aku adalah orang yang terbaik kepada ahli keluargaku. Maka cara yang terbaik untuk kita lakukan kepada ahli keluarga kita ialah kita senantiasa menghidupkan rumah tangga kita dengan Al-Quran. Jom kita baca Al-Quran setiap hari di dalam rumah kita supaya rumah kita dihiasi oleh nur cahaya Al-Quran dan rumah kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-56. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-83 dan 84 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Innahu huwal alimul hakim. وتولى عنهم وقال يا آسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka, berkatalah ia, tidaklah benar apa yang kamu katakan itu. Bahkan nafsu kamu telah memperelok pada pandangan kamu suatu perkara yang kamu rancangkan. Jika demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya dialah jua yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan bapa mereka Nabi Ya'qub pun berpaling dari mereka kerana berita yang mengharukan itu, sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya, kerana ia orang yang memendamkan marahnya di dalam hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-83 dalam 84 surah Yusuf ini dengan menyatakan kalimah kazim diambil daripada perkataan kazama yang berarti mengikat dengan kuat dan rapat. Kesedihan masuk ke dalam hati manusia, lalu ia bergejolak dan mendorong pemilik hati melakukan perkara yang tidak wajar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur
mentafsirkan ayat ke-83 dan ayat 84 surah Yusuf dengan menyatakan setelah 9 saudara Nabi Yusuf alaihissalam tiba kembali di negerinya, mereka pun segera memaklumkan kepada ayahnya tentang apa yang terjadi serta mengemukakan alasan-alasan yang disarankan oleh pemimpin mereka yang tinggal di Mesir. Sebagaimana Nabi Yaqub AS menghadapi masalah terhadap Nabi Yusuf AS, baginda juga tidak mempercayai berita bahawa Bunyamin ditahan Perdana Menteri Mesir kerana didapati mencuri. Nabi Yaqub AS berkata, nafsumu telah mendorong kamu untuk berbuat kejahatan lagi. Kamu sendiri yang menerangkan kepada Perdana Menteri hukuman yang dijatuhkan atas pencuri menurut syariat kita. Nabi Yaqub AS berkata, aku hanya bersabar dengan baik. Aku tidak akan mengeluh, sebaliknya aku redha dengan qada dan qadar Allah dengan apa yang terjadi. Baginda berkata lagi, mudah-mudahan Allah akan mengembalikan Yusuf, Bunyamin dan saudara mereka yang tinggal di Mesir. Pada waktu itu Nabi Yaqub AS merasakan bahawa Nabi Yusuf AS belum meninggal walaupun tidak lagi mendengar khabar beritanya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang kegelisahan dan kesepianku dengan kehilangan mereka berdua. Allah Subhanahu Wa Taala juga Maha Hakim dengan segala perbuatannya. Betapa Nabi Yaqub AS berduka cita terhadap Nabi Yusuf AS. Aku menanti-nanti kedatangan berita mereka menjumpai Nabi Yusuf AS di Mesir. Tetapi ternyata bukan itu yang datang kepadaku. Bahkan berita sedih menimpa Bunyamin. Padahal dialah yang menjadi penghibur hatiku setelah Nabi Yusuf AS meninggal. Mengapa hanya disebutkan Nabi Yusuf AS tidak kepada Bunyamin? Kerana Nabi Yusuf AS mendapat tempat istimewa di hati dan jiwa baginda. Oleh kerana baginda terus-menerus menangis, maka rabunlah mata baginda. Nabi Yaqub AS terus bersedih hati dan berduka cita dengan menekan perasaannya kerana ia adalah tabiat bagi seorang manusia yang dibenarkan oleh agama, namun tidak boleh menuturkan kata-kata atau mengerjakan apa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amdullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-83 dan 84 surah Yusuf dengan menyatakan, oleh kerana 25 tahun dahulu mereka juga turut berjanji menjaganya dengan baik, namun Nabi Yusuf AS telah hilang dan dikatakan baginda dimakan oleh serigala, sehingga kan perkataan itu diulang semula dengan mengatakan, nafsu kamulah yang memudahkan kamu mengerjakan sesuatu perkara. Selain daripada kesabaran, terdapat perasaan halus di hati baginda mengatakan, anak-anak baginda yang hilang tersebut, terutamanya Nabi Yusuf AS, masih hidup. Kemudian kata Bunyamin bahawa Nabi Yusuf AS yang hilang bertahun-tahun bukan telah mati, tetapi telah ditawan oleh Raja Muda dan Rawin. Sebahagian menyatakan kerana belum mendapat keizinan ayah baginda. Kemudian yang dimaksudkan dengan sabrun jamil ialah sabar yang indah, iaitu sabar yang dapat menyelesaikan kekusutan hati dan menyerah diri kepada Allah dengan sepenuh-penuh kepercayaan, menghilangkan segala keluhan dan berperang dalam hati sanubari dengan segala kegelisahan. Kerana apabila kekacauan dan kesedihan hati dituruti, maka ia akan memberi kesan kepada jasmani. Begitu juga apabila setelah panas, terik, hujan akan turun. Kehidupan ini ada kalanya mendaki, ada kalanya menurun. Itulah dinamakan irama kehidupan. Hasil kesabaran Nabi Yaqub AS inilah diberi kemenangan. Baginda tidak menyesal dan mengutuk anak-anaknya. Sikap adil dan perasaan kasih kepada mereka tetap tersemai, walaupun penderitaannya dipendam dalam hati sendiri. Kesabaran bukan bermaksud tidak ada perasaan, namun kesabaran itu mengenai kesanggupan untuk mengendalikan perasaan ketika sedih menimpa. Itulah sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Yaqub AS. Dalam ayat ini menunjukkan perjuangan Nabi Yaqub yang tetap bersabar, menahan perasaan sehingga selaput mata baginda menjadi putih kerana air mata yang sentiasa bercucuran. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi
menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-83 surah Yusuf dengan menyatakan bahawa tema bagi ayat ini adalah keimanan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tergoyah walaupun kadang-kadang keadaan tidak menyebelahinya. Manakala bagi ayat ke-84 pula ialah keimanan tidak pernah redup dan dia menghiasi hati nurani mereka yang masih beriman dengan cahaya kesabaran dan ketabahan. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-83 dan 84 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini mengisahkan tentang peristiwa anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Selain Bunyamin dan saudara mereka bertolak menuju ke Kan'an, apabila tiba di Kan'an, mereka menceritakan kepada Nabi Ya'qub alaihissalam peristiwa yang mereka alami dan tuduhan yang ditujukan kepada Bunyamin. Lalu Nabi Ya'qub alaihissalam berkata, sebenarnya dalam hati kecilku hanya dirimu sendiri yang memandang baik atau memandang ringan urusannya buruk apabila tidak menepati janji untuk menjaga Bunyamin. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka semuanya, sama ada Bunyamin atau Nabi Yusuf alaihissalam kepadaku. Sungguh dialah Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Setelah berkata sedemikian, baginda Nabi Ya'qub alaihissalam berpaling daripada mereka untuk menyendiri, lalu menyatakan duka cita terhadap Nabi Yusuf alaihissalam kerana terlalu banyak menangis sehingga kedua mata baginda menjadi putih akibat terlalu sedih. Baginda lebih banyak diam kerana menahan kemarahan kepada anak-anak baginda. Daripada kisah Nabi Ya'qub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam, pelbagai ibrah yang kita dapat pelajari daripadanya untuk dijadikan pedoman melayari bahtera kehidupan ini. Sebagai seorang manusia, antara perkara yang paling mahal ialah dikurniakan ketenangan hati, dan ia dikurniakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci yang akan menunjukkan jalan keluar bagi setiap permasalahan kehidupan. Kerana sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesusahan manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menguji para hamba-Nya untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, di samping mengangkat martabat para hamba-Nya di sisinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini pasti terdapat hikmahnya yang tersendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan qadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran yang boleh diambil daripada tafsir ayat ke-83 dan ayat 84 surah Yusuf ini ialah kisah ini memberi pengajaran kepada kita bahawa penting untuk meletakkan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa jua situasi dihadapi ketika ditimpa ujian dan musibah. Sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam menunjukkan kesabaran dan keyakinan baginda yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah pasti memberi jalan keluar terhadap masalah yang baginda hadapi. Sebagai manusia, kita perlu melatih diri untuk sentiasa berfikiran positif. Mudah-mudahan ia sebagai tanda kita menjadi orang yang bersyukur dan bersabar dalam mendepani setiap ujian, serta menjadikan kekurangan itu sebagai motivasi untuk meningkatkan kualiti diri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja
rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.